Ayat atau surah pertama turun ketika baginda berusia 40 tahun. Pada ketika itu, baginda gemar dan sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Baginda dikatakan suka bersendirian kerana mahu berfikir. Di samping itu, baginda juga boleh melihat Kaabah dari jauh. Baginda akan berada di sana beberapa hari sehingga apabila habis bekalan, baginda akan pulang untuk mendapatkan bekalan baru. Baginda merasakan ada sesuatu yang kurang atau hilang dalam kehidupan. Apakah erti kehidupan? Adakah sekadar menjalani kehidupan biasa seperti makan, minum dan tidur? Atau adakah tujuan yang lebih lagi dari itu? Dikala baginda mengasingkan diri di Gua Hira, berlaku peristiwa Jibril menurunkan wahyu pertama. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW menceritakan, lalu tiba-tiba datanglah Jibril kepadaku di dalam gua dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak boleh membaca." Lalu ia memegangku dan memelukku sekuat-kuatnya sehingga aku merasa sesak. Kemudian dia melepaskanku dan mengulangi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak boleh membaca." Jibril memeluk dan mengulangi lagi, "Bacalah." Lalu aku mengulangi, "Aku tidak boleh membaca." Dan ia memegangku dan memelukku sekuat-kuatnya buat kali ketiga sehingga aku merasa sesak, melepaskanku dan berkata, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Lalu baginda segera pulang ke rumah dan dalam keadaan ketakutan. Dan apabila sampai di rumah, baginda meminta isterinya Khadijah agar dirinya diselimutkan. Apabila reda, baginda bertanya, "Wahai Khadijah, apakah yang telah terjadi kepadaku?" Rasulullah SAW menceritakan apa yang berlaku dan kemudian bersabda, "Aku khawatir terhadap diriku sendiri." Khadijah mententeramkan suaminya, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu kerana engkau suka menyambung silaturahim, jujur berkata-kata, meringankan beban orang, menjamu tetamu dan menolong orang mendekatkan kebenaran." Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu Warakah bin Nawfal, saudara kepada Khadijah. Warakah memeluk agama Nasrani dan mempunyai pengetahuan mengenai kitab-kitab terdahulu. Beliau sudah tua dan buta. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan pengalaman baginda kepada Warakah. Setelah mendengar, Warakah menjawab, "Makhluk yang telah menemuimu adalah malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa." Kemudian Warakah menyatakan sesuatu yang menghairankan. Warakah berkata, "Andai aku masih hidup ketika kaummu mengusir." Rasulullah SAW hairan sambil berkata, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Benar. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang akan kau bawa, melainkan akan dimusuhi, dan andai aku masih hidup, aku akan membantumu dengan sepenuh hati." Tidak lama kemudian Warakah meninggal dunia. Ada beberapa pengajaran penting pada peristiwa yang pertama, dan perhatikan pada suatu perkara. Perhatikan keadaan Rasulullah SAW yang dalam ketakutan sehingga dikatakan menggigil lari pulang ke rumah apabila menerima wahyu yang pertama. Ini membuktikan wahyu Al-Quran bukanlah ciptaan baginda, seperti yang dituduh oleh musuh-musuh Islam. Mana mungkin baginda boleh menjadi ketakutannya amat sangat sekiranya wahyu itu adalah ciptaan atau ilham baginda sendiri. Setelah itu, bermulalah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Dalam sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Bagaimanakah cara penurunan wahyu kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu turun menyerupai bunyi loceng, dan ini merupakan wahyu yang berat. Lalu aku tersandar sebentar dan sedar apa yang dikatakan, dan terkadang malaikat muncul di hadapanku sehingga aku bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakan." Seterusnya bermulalah dakwah Islam.
tetapi ia dilakukan secara rahsia. Dakwah secara rahsia dikatakan berlaku selama lebih kurang 3 tahun. Ada kisah yang masyhur mengatakan Rasulullah SAW akan berkumpul di rumah Arkam bin Abu Arkam untuk bertemu dengan para sahabat dan memberi dakwah kepada mereka. Rasulullah SAW akan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun serta memberi penerangan tentang Islam. Antara yang awal masuk Islam adalah Khadijah, isteri baginda, Zaid bin Harith, budak jagaan baginda, Ali bin Abi Talib yang hanya berusia sekitar 10 tahun dan Abu Bakar serta keluarganya. Selain dari itu, antara yang masuk awal Islam juga adalah Uthman bin Affan, Zubair al-Awam, Abdul Rahman Auf, Sa'ad Abi Waqqas dan Talha ibnu Ubaidillah. Mereka ini adalah antara para sahabat yang telah dijanjikan syurga. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, ibunya telah menentang keislaman beliau sehingga turun ayat 14 hingga 15 dari surah Luqman. Dikatakan pengikut Rasulullah SAW perlahan-lahan bertambah sehingga mencecah sekitar 40 orang selepas 3 tahun. Setelah lebih kurang 3 tahun, turun perintah agar dakwah dibuat secara terbuka dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Baginda telah menyeru orang ramai ke Bukit Safa sambil melaungkan Wasubha. Laungan ini lazimnya memberi isyarat penting. Maka berkumpullah orang-orang Mekah. Rasulullah SAW memulakan bicara dengan bertanya, "Adakah kalian percaya sekiranya aku katakan ada ancaman pasukan kuda perang di belakang bukit ini?" Para penduduk Mekah menjawab, mereka percaya kerana mengenali Muhammad tidak pernah berbohong. Maka Rasulullah SAW pun mula menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka akan bahaya hari kiamat dan mengajak mereka kepada Islam. Melihat kepada apa yang berlaku, Abu Lahab bapa saudara baginda sendiri telah melaknat Muhammad. "Apakah kau memanggil kami kerana hal ini? Masa yang boleh aku gunakan mencari harta kekayaan kini terbuang." Dikatakan ramai penduduk Mekah berpendirian seperti Abu Lahab dan marah akan tindakan Muhammad. Mereka tidak suka membuang masa dengan hal-hal agama kerana mereka hanya mahu sibuk berniaga dan lebih mementingkan hal mencari harta kekayaan. Maka turunlah surah Abu Lahab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Jika direnungkan dengan mendalam akan kisah ini dan kandungan surah Al-Masad, ia sebenarnya adalah suatu pengajaran yang berat dan perlu diberi sebaik-baik perhatian. Ini kerana Allah telah melaknat Abu Lahab kerana sifatnya yang membelakangkan seruan Islam, tidak mahu meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada ajaran agama. Malah hanya mahu sibuk menghabiskan masa untuk mencari harta kekayaan. Jika kita juga mempunyai sifat yang hanya sibuk mencari kekayaan, takut-takut kita juga dipandang sama oleh Allah seperti mana pandangan Allah terhadap Abu Lahab. Penurunan ayat di atas yang melaknat Abu Lahab telah banyak diperkatakan oleh penduduk Mekah. Ini menjadikan isteri Abu Lahab iaitu Ummi Jamil sangat marah. Suatu hari, Ummi Jamil pergi mencari Rasulullah. Pada ketika itu, Abu Bakar berada bersama Rasulullah, berhampiran dengan Kaabah. Abu Bakar merasa hairan kerana tak kala Ummi Jamil marahkan baginda, dia tidak dapat melihat baginda walaupun berada di sebelah Abu Bakar. Pada mulanya, perkembangan Islam tidak mendapat perhatian di Mekah. Tetapi apabila perlahan-lahan bertambah pengikut, timbul rasa kurang senang di kalangan pembesar Mekah. Agama Islam boleh menjadi ancaman kepada mereka dan antara sebabnya adalah: 1. Islam mengajar hanya ada Tuhan yang satu dan menolak sembahan berhala. Sedangkan berhala-berhala yang ada di Kaabah adalah antara sebab Mekah menjadi tumpuan utama. 2. Agama Islam dianggap mencetuskan perpecahan di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. 3. Sekiranya agama Islam mendapat tempat, maka hilanglah kuasa para pembesar Mekah kerana mereka dipandang mulia dan mendapat kedudukan berdasarkan agama sembahan berhala ketika itu.
Maka bermulalah gangguan, tekanan dan penindasan terhadap Nabi dan kelompok umat Islam. Mereka mengejek-ngejek, menghina dan mentertawakan umat Islam. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri, mencemuhnya. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu. Mereka telah membuat pelbagai tuduhan terhadap Nabi. Ada yang berkata Nabi membuat cerita dongeng dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah suatu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain. Maka dengan kata-kata itu, sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Ada yang menuduh Nabi sebagai gila. Tuduhan ini juga turut dirakamkan di dalam Al-Quran. Semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Ada juga yang sanggup mengupah penyanyi budak perempuan untuk menarik perhatian dan mengganggu dakwah Nabi. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Namun segala gangguan ini tidak dapat menghentikan dakwah Nabi. Maka musyrikin Mekah meningkatkan tekanan. Lihat sahaja apa yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Bilal merupakan seorang hamba abdi kepada Umayyah bin Khalaf. Apabila Umayyah mendapat tahu Bilal telah memeluk agama Islam, Umayyah telah memaksa Bilal untuk meninggalkan agama Islam dan diugut dengan siksaan. Bilal tidak mahu meninggalkan Islam. Ini membuatkan Umayyah marah, lantas menyiksa beliau. Bilal telah disiksa dengan diletakkan batu yang berat di atas tubuh beliau di tengah padang pasir yang panas. Bilal tetap tidak mahu meninggalkan Islam sambil melaungkan, Ahad, Ahad, yang bermakna satu, iaitu Allah itu satu. Akhirnya Bilal telah diselamatkan oleh Abu Bakar apabila Abu Bakar menawarkan sejumlah wang yang besar untuk membeli Bilal dari Umayyah. Apabila Bilal ditanya kenapa melaungkan Ahad, Ahad, Bilal berkata, ia sedar laungan itu menyebabkan orang menindas beliau menjadi lebih marah. Penindasan yang lebih hebat berlaku pada keluarga Ammar, ibunya Sumayyah dan bapanya Yasir. Apabila pembesar musyrikin mengetahui mereka telah memeluk Islam, mereka telah ditangkap dan dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Di saat panas terik mentari, lalu ditanggalkan pakaian mereka dan kemudian dipakaikan baju besi. Mereka juga tidak diberikan air untuk menghilangkan dahaga sehingga mereka pingsan. Kulit mereka juga terkoyak kerana melekat pada baju besi yang dipakaikan. Mereka disiksa sedemikian rupa selama beberapa hari, namun tetap dalam keislaman. Rasulullah SAW yang melihat siksaan itu merasa amat sedih. Baginda kemudian menggembirakan mereka dan bersabda, bersabarlah, sesungguhnya telah dijanjikan syurga buat kalian. Siksaan ditingkatkan sehingga Abu Jahal sanggup menikam Sumayyah pada rahim beliau sehingga akhirnya Sumayyah gugur syahid. Dan beliau merupakan orang pertama syahid di jalan Allah. Sesudah isterinya dibunuh, Yasir pula terus disiksa. Mereka mengikat kedua tangan Yasir pada kedua ekor kuda, manakala kakinya pada kuda yang berlainan. Lalu berlarilah kuda-kuda tersebut ke arah yang bertentangan sehingga tercabut kaki dan tangan Yasir. Lantas Yasir gugur syahid. Ammar yang menyaksikan kedua orang tuanya itu dibunuh
masih tetap tabah mempertahankan akidahnya, sehinggalah suatu hari Ammar dilepaskan. Lantas beliau segera bertemu baginda SAW dalam keadaan yang sangat sedih. Ya Rasulullah, semalam aku diseksa oleh musuh-musuh Allah dengan siksaan yang aku tidak mampu lagi untuk menahannya, sehingga terkeluar kata-kata kufur dan menghina engkau ya Rasulullah. Baginda lantas bertanya, bagaimanakah hati engkau saat keluar kata-kata kufur itu? Ammar menjawab, ketika itu hatiku tetap teguh dengan keimanan dan kekal kepercayaanku kepada Allah dan Rasul. Maka baginda SAW mengatakan, sekiranya begitu, tidak ada masalah, kamu tidak bersalah. Allah SWT memuliakan dan memaafkan Ammar dengan menurunkan ayat 106 surah An-Nahl yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Ahli keluarga Nabi tidak terkecuali. Dua orang anak perempuan Nabi iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum berkahwin dengan anak-anak Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab telah menyuruh kedua anaknya menceraikan isteri-isteri mereka serta mengancam dengan kekerasan. Akhirnya anak-anak Abu Lahab menceraikan puteri-puteri baginda. Isteri Abu Lahab juga mengganggu baginda. Beliau meletakkan duri-duri di jalanan yang ditempuhi Nabi dan juga di hadapan pintu rumah baginda. Terdapat juga jiran tetangga Nabi yang turut mengganggu dengan meletakkan kotoran di hadapan rumah baginda, sehingga Nabi melaungkan, "Tetangga jenis apakah kamu ini?" Dalam satu kejadian, ketika Nabi sedang bersolat berhampiran dengan Kaabah, Abu Jahal bersama-sama rakannya berada di situ. Abu Jahal berkata, "Siapakah yang berani pergi mengambil kotoran unta yang telah disembelih dan letakkannya pada Muhammad yang sedang solat?" Rakan Abu Jahal, Uqbah bin Abu Mu'in, menyahut cabaran Abu Jahal dan telah meletakkan kotoran tersebut pada Nabi ketika Nabi sedang sujud. Sehingga tertawalah mereka semua. Fatimah, anak Nabi yang mengetahui kejadian itu, segera mendapatkan bapanya dan mengalihkan kotoran tersebut. Tentunya Fatimah merasa amat sedih melihat bapanya diperlakukan seperti itu. Setelah itu, Nabi telah berdoa agar mereka yang terlibat tadi diberi hukuman. Maka mereka semua yang telah mengganggu Nabi akhirnya terkorban dalam perang Badar. Pada ketika yang lain, terdapat juga peristiwa Abu Jahal sendiri yang mahu mengganggu Nabi ketika Nabi sedang solat berhampiran Kaabah. Abu Jahal benci melihat baginda sujud di tepi Kaabah. Abu Jahal ingin sekali mahu memijak dan menyapu kotoran pada muka baginda. Ketika beliau pergi kepada baginda untuk mengganggu, namun setelah hampir, tiba-tiba Abu Jahal jatuh dan melambai-lambaikan tangan meminta tolong. Apabila ditanya oleh rakan beliau apa yang terjadi, Abu Jahal mengatakan, "Apakah kamu tidak nampak api dan parit?" Rasulullah SAW kemudian menceritakan, ia adalah malaikat dan sekiranya Abu Jahal menghampiri, tentunya Abu Jahal akan dimusnahkan. Pernah juga Abu Jahal mengherdik dan melarang Nabi bersujud berhampiran Kaabah. "Wahai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu bersujud?" Dalam riwayat yang lain, Abu Jahal dengan sombong kerana merasa dirinya serba mencukupi, telah mengancam Nabi dengan mengatakan dia mempunyai pengikut yang banyak. Al-Quran mengutuk hal ini melalui surah Al-Alaq. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksa. Apa pula nasihat Al-Quran kepada baginda yang boleh menjadi panduan kepada kita, terutama dalam hal melaksanakan dakwah? Lihat ayat seterusnya. "Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya, sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh." Gangguan terus ditingkatkan dan kali ini musyrikin Mekah menyusun perancangan. Kerana risaukan pengaruh Islam, musuh-musuh baginda telah memberitahu semua orang yang datang dari luar Mekah bahawa baginda adalah seorang yang penipu dan membuat bermacam-macam lagi tuduhan.
agar orang luar Mekah memandang rendah terhadap baginda. Pada suatu musim haji, Al-Walid ibnu Mughirah, salah seorang pembesar, telah merancang bersama beberapa orang ketua Quraisy agar mereka pergi menasihati semua jemaah haji yang bakal datang ke Mekah. Dan mereka berbincang agar mereka bersatu dan konsisten atas dakwaan terhadap Muhammad. Ketua puak berkata kepada Al-Walid, "Kamu tentukan dakwaan dan kami akan ikut sahaja." Al-Walid bagaimanapun mahu pandangan daripada ketua-ketua tersebut. Ada yang berkata, "Kita dakwa Muhammad itu tukang ramal." Al-Walid menjawab, "Tidak, dia bukan seorang tukang ramal. Aku pernah melihat seorang tukang ramal dan apa yang Muhammad perkatakan bukanlah kata-kata tukang ramal." Ada yang berkata, "Kita dakwa Muhammad itu gila dan dirasuk." Al-Walid menjawab, "Tidak, dia bukanlah seorang yang dirasuk. Aku pernah melihat seorang yang dirasuk dan apa yang Muhammad perkatakan bukanlah kata-kata seorang yang dirasuk." Ada yang berkata, "Kita dakwa Muhammad itu penyair." Al-Walid menjawab lagi, "Tidak, dia bukan seorang penyair. Apa yang Muhammad perkatakan bukanlah syair." Kemudian ada yang berkata, "Kita dakwa Muhammad itu tukang sihir." Al-Walid menjawab, "Tidak, dia bukan seorang tukang sihir. Kita kenal tukang sihir dan apa yang Muhammad perkatakan bukanlah kata-kata tukang sihir." Akhirnya setelah berfikir panjang dan tetap mahu mengadakan tuduhan, mereka bersetuju untuk mendakwa Muhammad adalah seorang tukang sihir. Allah melihat dan mendengar perancangan ini, dan Al-Quran telah merakamkan dan mendedahkan perbuatan buruk Al-Walid ini. Kemudian ia merenung dan memikirkan berkali-kali jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal. Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar.